warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. InsyaAllah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Nurul Huda yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman Hafizahullah, mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman rahimahullah. Kita sampai ke muka surat 8 ya. Masih lagi berkaitan dengan mabadi ilmu tauhid yang 10 ya. Permulaan ataupun asas-asas ilmu tauhid yang 10. Kita sampai kepada al-mabda'ul khamis, asas yang kelima. Baik, soalan, apa tujuan ilmu tauhid ini? Ataupun dalam bahasa Arab, ghayatuhu. Ghayah, tujuan. Dia akan ada nanti maksud ni, tapi ghayah ini tujuan yang kita lihat dalam skala yang makro, yang luas. Tujuannya supaya dapat kita bezakan antara i'tiqad yang salah, maksudnya untuk dijauhi ya. Bila kita tahu i'tiqad tu salah, binasa ataupun batil, maka kita jauhi. Dan i'tiqad yang benar, iaitu i'tiqad yang sah untuk kita pegang, kita simpulkan di dalam hati kita dan kita tidak akan lepaskan ya. Itu tujuan belajar ilmu tauhid. Bukan tujuannya untuk berdebat, bukan tujuannya untuk berbalah, tetapi kita nak tahu mana keyakinan yang salah, kita jauhi. Kerana kesalahan dalam i'tiqad itu kesan dia lebih serius berbanding dengan kesalahan di dalam syariah, di dalam amalan, boleh mendatangkan dosa. Sedangkan kesalahan di dalam i'tiqad, dosa itu paling-paling minimum, boleh pergi sampai terkeluar daripada Islam ya, boleh pergi sampai kepada murtad ya, kalau tersilap dalam bab akidah. Makanya kita nak kena pasti mana i'tiqad kepercayaan yang salah dan i'tiqad yang benar, penerangan. I'tiqad bermaksud kepercayaan ya. Kita dah sebutkan daripada aqadah. Aqadah tu asalnya simpulan ya. Jadi kepercayaan yang teguh yang dipegangi atau dianuti oleh seseorang. Misalnya kepercayaan bahawa alam ini ada yang menjadikannya ya. Saya telah bagikan contoh. Misalnya kalau kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan berkunci, dalam keadaan kemas elok, tiba-tiba bila kita pulang daripada pejabat, kita dapati pintu yang tadinya kita tutup terbuka, mangga tadi yang kita telah kuncikan terkopak misalnya, dan rumah kita perabot-perabot dalam keadaan berselerak. Jadi automatik akal kita mengatakan pasti ada orang buat kerja ni. Kenapa? Sebab berubah. Jadi itu maksudnya alam ini kan berubah. Sekarang ni siang, nanti kita bekerja jadi petang, nanti kita pulang ke rumah, kalau jam itu ini jadi malam, gelap, nanti siang lagi. Kalau kita perhatikan anak-anak kita daripada dia lahir, baby, sekarang Masya Allah macam-macam dah dia pandai. Kadang-kadang lebih pandai daripada kita lagi dia berhujah, anak-anak kecil ni ya.
Kita cuba nak jawab dengan soalan yang jawapan dengan mudah, dia tanya lagi sampai kita tak boleh jawab. Kan ada perubahan dari segi rupa paras dia. Kalau kita tengok balik gambar dia masa baby, gambar dia masa umur 4 tahun, gambar dia masa umur 10, 15 tahun, ada perubahan. Jadi pasti ada yang mengubah dia. Jadi keyakinan bahawa alam ini yang sentiasa berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain, pasti ada yang menjadikan. Kalau kita ambil teori mantiknya, wujud dan adam itu dia seimbang. Sesuatu tu wujud atau tidak wujud, dia asalnya seimbang. Kemungkinan dia wujud, kemungkinan dia tidak wujud. Kalau kita bayangkan dacing zaman dulu tu, dacing zaman sekarang tak ada, dia pakai jarum saja kan, tak nampak dia punya keseimbangan tu. Tapi kalau cacing zaman dahulu, dia ada dua, dia panggil apa ya, pemberat dia tu, dia bekas dia tu kan. Payah sikit nak cerita sebab orang dah tak pakai. Cacing tu sekarang ni lambang ada lambang cacing tu ada orang guna lagi, tapi sebagai alat menimbang tu mungkin dah sangat-sangat jarang lah kita jumpa. Jadi dia dalam keadaan seimbang. Kalau kita nak tahu berat, letak satu, dan kita letak pemberat, tengok dia seimbang balik. Jadi begitulah keseimbangan antara kemungkinan ada atau tidak ada itu asalnya seimbang. Bila berat salah satu, maka akal kita menetapkan pasti ada yang memberatkan. Sama ada berat sebelah tiada atau berat sebelah ada, pasti ada yang memberatkan dia tidak akan berat sendiri. Jadi lebih-lebih lagi kalau beratnya tu ke sebelah ada. Alam ni memang dah ada, dah wujud, maka mustahil adanya alam ini tanpa ada pencipta, tanpa ada yang menjadikan. Itu namanya i'tiqad. Kepercayaan bahawa alam ini terjadi dengan sendiri, itu juga i'tiqad juga, tapi batil lah. Umpama orang-orang yang disebut sebagai golongan etis, dia tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Pernah dia letakkan satu poster, dia kata dia admit that there is no proof that God does not exist. Dia mengakulah bahawa dia kan percaya Tuhan tu tak wujud. Jadi dia kata memang betul, kalau nak suruh dia buktikan bahawa Tuhan tu tak wujud, dia pun tak ada bukti. Tapi dia kata there is no proof that God exists either. Bukti bahawa Tuhan wujud pun tak ada, kata dia. And that is sufficient enough for me to be an atheist. Dah cukup lah, dia kata dia. Because you cannot prove that God exists, then saya dah menjadi seorang atheist. Jadi saya katakan sebenarnya poster yang dia buat tu, itu dah jadi bukti kewujudan Allah. Sebab kalau kita tanya kepada sesiapa pun, ni siapa yang buat poster ni? Poster yang kata there is no proof that God does not exist, but at the same time there is no proof that God exists, dan bla bla bla. Tu siapa yang buat poster tu? Kalau dia jawab, tak ada orang buat, poster tu jadi sendiri, pasti tidak ada seorang boleh menerima jawapan sedemikian. Jadi kalau sesimpel poster kita tidak boleh terima terjadi sendiri, takkan alam yang begitu complicated, yang begitu canggih dengan sistem yang pelbagai. Sistem kulit saja sudah mengagumkan kalau kita kaji. Sistem pendengaran pun mengagumkan, sistem mata mengagumkan, lagi dengan cakrawala, lagi dengan sistem lebah, semut dan sebagainya. Maka tentulah lebih pasti bahawa ada yang menjadikan. Jadi itu i'tiqad yang batil. Atau kepercayaan bahawa sesuatu itu boleh memberi kesan ke atas sesuatu yang lain. Bila buat begini, kesannya begini, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja, yang kesimpulannya i'tiqad itu keyakinan di dalam hati. Baik, soalan. Ini yang penting. Yang mana i'tiqad yang sah dan mana yang binasa? Itu kita nak kena pasti. Itu tujuan kita belajar tauhid. I'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Sementara i'tiqad yang binasa itu ialah i'tiqad qadariyah, jabriyah dan mu'tazilah. Baik, dia sebut tiga ni ala sabilil mithal, sebagai contoh. List ini tidak exhaustif. Bukan tiga ni saja yang menyeleweng, yang salah i'tiqad dia. Tapi tiga ini mewakili i'tiqad yang salah dalam bab menetapkan takdir Allah. Maksudnya di awal perpecahan umat Islam dalam bab akidah ini, tempat kegelinciran yang pertama adalah memahami takdir Allah. Sebab tu dalam bab takdir ini kita disuruh beriman, jangan dipikir terlampau
jauh sangat. Akhirnya akan jadi gelincir sebab seumpama Qadariyah, Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Tapi ada lagi yang lain. List ini tidak exhaustif. Kalau kita nak kaji, banyak lagi intikad lain yang binasa. Baik, bagaimana cara intikad yang 4 itu? Maksudnya satu yang betul, yang sah, tiga yang batil itu. Baik, dimulakan dengan yang sah terlebih dahulu. I'tiqad ahli sunnati wal jamaah, dia ada 3 komponen di situ ya. Ahlun, as-sunnah dan juga al-jamaah. Kena faham makna dia. Ahlun dalam konteks ini bermakna pengikut. Boleh juga ahlun bermakna keluarga, boleh. Ahlun bermakna penduduk, boleh. Tapi dalam konteks ahli sunnah wal jamaah bermakna pengikut. Sunnah asalnya maknanya adalah jalan. At-tariqah, itu adalah jalan. Tetapi dari segi istilah dia cuma merujuk kepada at-tariqatul mardiyah, jalan yang diredai saja disebut sunnah. Asalnya satu orang kalau petang-petang memang kerja dia balik kerja ya, pakai seluar pendek, basuh motor, lap motor, maghrib tak ke mana, main gitar, itu namanya sunnah. Dari segi bahasa, maksudnya cara dia. Tapi dari segi istilah itu bukan sunnah. Sebab dari segi istilah sunnah ni benda yang elok saja dari segi agama. Al-jamaah boleh merujuk kepada ijma', kesepakatan para ulama, dan juga merujuk kepada as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah pegangan yang mengikut kepada jalan Rasulullah SAW, jalan para sahabat dan jalan ulama yang merupakan warasatul anbiya, dan itulah pegangan yang disepakati oleh jumhur para ulama dan dipegang oleh majoriti umat Islam. Kalau mendakwa ahli sunnah jamaah tapi tidak berpegang sebagaimana pegangan Rasulullah SAW, maka itu tinggal dakwaan yang palsu. Kalau mendakwa ahli sunnah wal jamaah tapi pegangan berbeza daripada yang diijma' oleh ulama dan berbeza daripada pegangan majoriti umat Islam, maka dakwaan itu palsu. Kebelakangan ini ada sebahagian, bukan orang-orang biasa juga, ustaz-ustaz, barangkali ada master, ada PhD, yang mendakwa bahawa kalau mereka itu minoriti, kalau mereka itu sedikit pegangan mereka, maka itu tandanya mereka betul. Dan mereka membawa dalil daripada ayat suci Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Daripada ayat suci Al-Quran, misalnya mereka memetik ayat Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali daripada kalangan hamba-hambaku itu yang bersyukur. Tengok kata dia, yang sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing, maksudnya tak ramai. Dan nanti Islam akan kembali sebagaimana ia bermula, tidak ramai. Maka bertuahlah orang-orang yang tidak ramai. Tengok, Nabi berkata yang tak ramai itu bertuah. Jadi ayat Quran itu betul, hadis itu juga betul, tetapi kefahaman dia yang salah. Kerana misalnya dalam ayat suci Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, sesengah ahli tafsir mengatakan syakur itu merujuk kepada solat. Kalau melihat di akhir zaman ni yang jaga solat tak ramai berbanding dengan yang abaikan solat. Malah kalau di kalangan orang Arab, kadang-kadang yang boleh solat tu dianggap baguslah. Sebab majoriti tak solat, kecuali kalau solat Jumaat. Solat fardu lebih kurang, sempat solat, tak sempat, macam-macam alasan dia, seluar kotor lah, itu kotor, macam-macam. Jadi memang sedikit. Dan kalau kita ambil makna yang zahir daripada kalimah syukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur, memang yang bersyukur tak ramai. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun lebih ramai yang tak bersyukur. Bermakna dia lebih suka komplain dan merintih benda-benda yang dia tak dapat, berbanding dengan bersyukur dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan sekarang. Kita kan macam tu. Daripada segi keretanya, dari segi rumahnya, dari segi gajinya, dari segi keamanan negaranya, kita lebih pandang benda yang kita terlepas berbanding dengan kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Jadi itu tidak ada kena dengan pegangan. Begitu juga dengan fatu balil roba. Kalau kita lihat orang Islam berbanding orang bukan Islam, orang Islam itu ibaratnya asing. Kan di zaman sekarang ini orang Islam ni kembali dipandang serong.
Dulu mula-mula pun dah dipandang serong sebagai pemecah belah kepada masyarakat kan, bila Nabi SAW datang, ini orang gila bawa apa ahli sihir ya. Sekarang pun umat Islam pun dianggap teroris, pengganas, orang-orang yang jumud, ketinggalan zaman, tak open minded kan? Benda-benda macam itu. Jadi benarlah. Dan malah kalau kita lihat yang berpegang dengan agama Islam pun berbanding dengan yang tak berpegang lebih ramai lagi. Saya pernah berkuliah, bukan pernah, masih lagi berkuliah bulanan di sebuah masjid di Shah Alam. Satu malam saya sampai untuk kuliah maghrib, saya perhatikan masjid itu penuh, melimpah sampai keluar. Nak parking pun susah. Tapi sebab saya dah biasa kuliah di masjid tu, saya tahulah rentak tu saya dah boleh agak. Cuma saya terbayang ni kalau ustaz yang first time, mesti dia false hope lah. Dia ingat ini mesti ramai nak dengar ceramah dia. Rupanya lepas sembahyang ba'diyah macam tu, lapang masjid. Tinggallah satu saf atau satu saf setengah yang ikut kuliah. Habis yang ramai-ramai tadi, yang melempah, iaitu mereka pergi ke sebelah. Masjid itu terletak di sebelah Stadium Shah Alam. Malam tu Singapura lawan Selangor. Jadi saya percaya puluhan ribu jugalah di stadium pada malam tu. Jadi mana yang beruntung? Fatu balil roba, untunglah yang sedikit yang duduk dalam masjid istiqamah dengan majlis ilmu berbanding dengan yang sekadar berseronok-seronok dengan sukan di stadium. Tapi dalam bab pegangan bukan begitu. Dalam bab pegangan Nabi SAW memberitahu kepada kita, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas daripada aku nanti, pasti dia akan melihat ikhtilaf, pertikaian yang banyak. Yang ni kata begini, yang tu kata begitu. Habis apa solution dia? Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu tu ikut sunnah saya. Maksudnya jalan saya, ajaran saya. Lagi wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan ikutlah sunnah cara khulafa' ar-rasyidin. Dan lagi Nabi SAW menyuruh kita itu menjauhi bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga benda-benda yang direka-reka dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap perkara yang direka-reka itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Ulama menafsirkan setiap di situ dengan maksud kebanyakan. Sebagaimana Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim mengatakan hadza am makhsus. Ini adalah lafaz yang umum, tapi maksud dia khusus kepada bid'ah-bid'ah yang menyalahi syarak sahaja. Bid'ah perkara baru yang tidak selari dengan syarak, yang tidak bercanggah dengan syarak, itu tidak sesat. Sehari dua ni kita nak sambut maulid, berlega-lega balik mesej recycle. Kata dia, siapa yang mula-mula buat majlis maulid? Nabi? Tidak. Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Sayyidina Umar? Tidak. Ini tidak, ini tidak. Ya lah kali kata dia Syiah yang mula-mula sambut Maulidur Rasul. Kita menyambut Maulidur Rasul SAW kerana mengambil berpayung daripada dalil Al-Quran yang umum, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Kita diperintahkan oleh Allah supaya bergembira dengan pertama kurniaan Allah dan yang kedua rahmat Allah. Ulama mengatakan kurniaan Allah itu adalah Islam, rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Kedua-duanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malah sebahagian mengatakan memang rahmat Allah itu memang Rasul. Sebab Allah memberitahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat. Jadi rahmat itu merujuk pada Nabi. Kita disuruh bergembira dengan Nabi, termasuk kelahiran Nabi. Dan Nabi SAW sendiri bergembira dengan kelahiran baginda. Buktinya ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah kamu itu rajin sekali berpuasa pada hari Isnin? Jawab Nabi SAW, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW menyambut maulid secara mingguan dengan cara berpuasa, tanda bersyukur. Baik, habis kalau begitu kenapa kita tidak ikut Nabi SAW? Ya, kalau ikut itu yang paling baik. Kalau kita ini boleh istiqamah puasa hari Isnin dengan niat nak ikut sunnah Nabi dan dalam masa yang sama nak bergembira dengan kelahiran Nabi yang jatuh pada hari Isnin, itu sangat baik. Tetapi kenapa tidak semestinya? Sebab ijma' sepakat para ulama mengatakan puasa hari Isnin tidak wajib. Kalau wajib kena buat. Tidak wajib sunat. Sunat buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa.
Jadi boleh kita bergembira dengan cara-cara yang lain dengan syarat tidak melanggar syarak. Kalau ada orang buat majlis maulid Nabi, buat joget lambak, anjuran bank rakyat ya, joget lambak sempena Maulidur Rasulullah, itu tak boleh kerana melanggar syarak. Tapi kalau sekadar dijemput berceramah untuk cerita balik sirah Nabi SAW, ingatkan balik tanggungjawab kita kepada Nabi, bagaimana Nabi kasih kepada umat, bagaimana Nabi dibaling batu sampai berdarah kaki, kita dah dapat Islam dengan mudah, kenapa kita tidak hargai? Akhirnya timbul balik kesedaran kita, itu masih lagi selari dengan syariat. Dalilnya Allah Ta'ala memberitahu, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, bagilah peringatan, tazkirah, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi masih termasuk dalam dalil. Lagi yang biasa masyarakat kita buat, jamu orang makan. Sempena maulid, bank rakyat misalnya membuat jamuan, jamuan makan. Jadi jamuan makan ini sempena apa pun, asalkan bukan sempena benda-benda yang dilarang oleh syarak, hukumnya sunat. Nabi SAW bersabda, afshus salam, sebarkan salam, jumpa orang Islam bagi salam, tak kisahlah kenal tak kenal, dia orang Islam kita bagi salam. Wa at'imut ta'am, dan jamulah makan, kan itu termasuk dalam suruhan daripada agama kita. Dan apa lagi yang selalu dibuat ketika majlis maulid, berqasidah dan juga berselawat. Qasidah maksudnya menyanyi. Menyanyi hukum asalnya harus dibenarkan, kecuali selepas itu melibatkan perkara-perkara yang melanggar syarak. Misalnya lirik-liriknya lucah misalnya, ataupun dinyanyikan oleh seorang wanita dengan gaya yang menggairahkan misalnya di hadapan lelaki, maka haram kerana itu, bukan haram kerana menyanyinya. Jadi kalau dalam qasidah biasanya tidak ada unsur-unsur haram, biasanya memuji-muji kepada Nabi SAW, memuji-muji kepada Al-Quran dan sebagainya. Dan biasa pun dengan adab lah ya, biasanya lelaki sesama lelaki atau wanita sesama wanita, maka itu masih lagi dalam ruangan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau selawat memang disuruh. Apa dalil selawat? Nah, saya memandang kepada yang lelaki, yang perempuan saya tak mau tanya, sebab yang lelaki tiap-tiap minggu dengar ni. Nah, dalil Allah suruh kita selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masa tu biasa kita masuk gear 3 lah, bahagian tidur. Tidur masa khutbah termasuk antara nikmat-nikmat dunia yang sangat nikmat. Makan ketika lapar, minum ketika dahaga, dan tidur ketika khutbah ataupun ketika kuliah. Baik, jadi disuruh kita selawat secara umum. Allah tidak tetapkan bila, Allah tidak tetapkan di mana, Allah tidak ditetapkan berapa, Allah tidak tetapkan dengan lafaz yang bagaimana. Jadi namanya selawat termasuk dalam suruhan yang umum. Jadi kita nak faham bahawa ikut sunnah Nabi SAW bukan bermakna tidak boleh buat apa yang Nabi tak buat. Ikut sunnah Nabi SAW bermakna cara kita itu sama macam cara Nabi. Nabi SAW sendiri tidak mengharamkan segala perkara yang Nabi tak buat. Ada sahabat buat benda yang Nabi tak buat. Misalnya sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba, dia buat benda yang Nabi tak buat, iaitu dia ni sering membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat semayang. Misalnya dia semayang jadi imam maghrib, dia baca Fatihah bagi selesai, dia baca Qul Allah sampai habis, barulah dia baca kuliah. Kemudian rakaat kedua Fatihah lagi, kemudian Qul Allah lagi sekali, kemudian barulah dia baca Idza Ja misalnya, barulah dia rokok. Jadi perbuatan ini Nabi tak buat dan Nabi tak suruh. Lalu dikomplain oleh jemaah. Jemaah kata, "Mam, kalau nak baca Qul Allah tak payah baca surah lain. Nak baca surah lain tak payahlah Qul Allah, ni Qul Allah lagi, surah lain lagi." Kata imam, macam inilah, kalau nak saya jadi imam macam tu caranya. Kalau nak cara lain, nantilah imam lain. Akhirnya makmum komplain pada Nabi lah, imam kami begini-begini, dan Nabi tidak terus menghukum, kamu ni buat bid'ah yang sesat, buat benda yang saya tak buat. Nabi tanya dahulu, kenapa kamu buat begitu? Jawab imam ini, saya buat demikian ya Rasulullah kerana saya kasih kepada surah Al-Ikhlas. Jadi kasih kepada Al-Quran jelas tidak bercanggah dengan syariat Nabi SAW, maka oleh kerana tidak bercanggah, walaupun benda itu Nabi tak buat, Nabi tak larang. Jadi cara kita nak ikut Nabi macam itu.
Apa-apa perkara baru dalam kehidupan kita, kita serahkan pada para ulama menilai, sebab kita tidak ada kemampuan. Kalau ulama mengatakan ini bercanggah dengan syarak, maka kita tinggalkan. Kalau ulama mengatakan ini selari dengan syarak, maka kita lakukan, ataupun kita boleh lakukan. Kalau ulama pun khilaf, sebagian ulama kata ini selari dengan syarak dan ini bertentangan dengan syarak, maka perkara khilaf itu ada ruang untuk kita berlapang dada, masing-masing beramal dengan yang mana dia pegang. Dia pegang benda itu tidak selari dengan syarak, jangan buat. Dia pegang benda itu masih selari dengan syarak, dia buat. Nanti masing-masing itu mengikut kepada ulama yang mampu. Jangan kita sendiri, saya rasa boleh kot. Itu bab rasa tu tak ada ruang dalam agama. Bab rasa ni namanya master chef. Dia rasa masin ke kurang garam atau apa, itu rasa. Baik, kembali. Jadi dalam bab pegangan, jangan kita ikut kepada yang sedikit. Ya, nanti kita akan bawakan dalil bagaimana Nabi SAW suruh kita ikut golongan yang ramai. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu iaitu bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu. Itu mula nak pening. Majlis tauhid ni apa benda ni? Tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat. Ni adat apa? Adat pepatih ke? Adat temenggung. Dan af'al baharu. Jadi kena disyarahkan. Dia kadang-kadang challenge mengaji tauhid ni bukan isi dia, bahasa dia. Kalau kita permudahkan bahasa dia, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahawa apa pun yang dilakukan oleh makhluk, af'al tu maksudnya perbuatan. Boleh buat catatan di situ. Af'al plural kepada fa'lun, iaitu perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan makhluk. Baharu ni istilah dalam ilmu tauhid, bila sebut baharu maksudnya makhluk. Ya, selain daripada Allah itu baharu. Walaupun dah lama, walaupun umur dia dah 1000 tahun. Ya, kadang-kadang kita beli minyak zaitun, kata penjual minyak zaitun, ni minyak ni daripada pokok yang dah 1000 tahun. Ini daripada pokok yang 2000, mahal lagi. Ya, walaupun 1000, 2000 tahun ataupun puluhan ribu tahun sekalipun umur dia, yang namanya selain daripada Allah istilahnya baharu. Sebab dia ada permulaan. Allah tidak ada permulaan, qadim. Ya, jadi makhluk ini semuanya baharu. Maksudnya perbuatan makhluk pada segi hakikat tidak memberi sebarang kesan. Ya, kita memukul, kita menikam, kita apa sajalah yang kita buat, kita makan obat, kita makan nasi, semuanya tidak memberi kesan. Ya. Apa pula sebab yang beradat? Sebab ini adalah sesuatu yang berlaku sebelum sesuatu yang lain. Adat maksudnya kebiasaan. Adat di sini bukan maksud adat macam kita kata adat orang Melayu begini, ya, adat orang Cina begini, bukan. Dia pada perkataan ada ya'udu, benda yang berulang-ulang, patah balik. Ada ni asalnya balik. Sebab tu hari raya disebut Eid, sebab tiap-tiap tahun dia patah balik. Tambah orang Melayu pula suka balik kampung. Ya. Jadi memang ada sungguhlah. Ada ni benda yang berulang-ulang. Makan kenyang. Biasanya gitu. Minum air hilang dahaga. Makan obat sembuh. Letakkan sesuatu pada api terbakar. Itu namanya sebab. Jadi api menjadi sebab kepada terbakar, makan menjadi sebab kepada kenyang, obat menjadi sebab kepada sembuh. Adakah api yang membakar? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Adakah makanan yang mengenyangkan? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Adakah obat yang menyembuhkan? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Yang mengenyangkan hanyalah Allah, yang menyembuhkan hanyalah Allah, yang menjadikan kebakaran itu berlaku hanyalah Allah. Bila Allah tak nak, tak terbakar. Nabi Allah Ibrahim AS dicampak ke dalam api. Bukan setakat terkena api, api itu besar, dicampak baginda ke dalam api. Tapi Allah tidak nak terbakar. Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah kamu wahai api dingin dan sejahtera, kata Ibrahim. Kalau gitu Ustaz, kita boleh masuk dalam api? Tak boleh. Yang kita sebut tadi hakikat. Tapi kamu kena raikan sebab musabab. Kalau lapar kena makan. Kalau sakit boleh berobat. Ya. Kalau ada api, jauhi. Kalau kita melompat masuk dalam api, hukumnya haram. Sebab musabab dari segi syariat diraikan. Tak boleh satu orang tu dia tikam kawan dia, dia kata bukan saya yang bunuh yang Arif, itu Allah yang bunuh dia. Itu tak boleh. Sebab musabab memberi kesan dari sudut hukum hakam syariat. Tapi dari segi hakikat kita yakin ada orang kena tikam tak mati. Ya. Ada orang yang keracunan tak mati. Ya. Ada orang yang tak tahu apa penyakit mati. Dan sebagainya. Jadi kita bercerita ni tentang tauhid. Jangan kita campur aduk dengan yang syariat.
Syariat itu hukum hakam dia kena diraikan. Baik. Hanya yang memberi bekas di sini maksudnya kesan, efek ya. Dia cause and effect. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang kita kata sebab tu Allah Taala jadikan biasanya begitu. Jadi kita seolah-olah dah kaitkan, makan kenyang, tak makan lapar. Tapi sekali-sekali Allah Taala tunjuk, ada sekali-sekala kita makan tak kenyang-kenyang. Selalu kena sepinggan, alhamdulillah kenyang. Hari tu 3 pinggan dah masih lapar lagi. Sekali-sekala lah. Dan sekali-sekala pukul 7, pukul 8 kita dah cari nasi lemak ke roti canai. Kalau tak tak boleh kerja kita. Kena nasi lemak, kopi lega. Tapi hari itu sampai pukul 12 tak lapar. Ada kan kadang-kadang. Jadi sebenarnya yang mengenyangkan kita adalah Allah. Makanan itu cuma Allah jadikan sebelum daripada kenyang, maka kita memandang begitu. Penerangan. Ahli sunnah berarti orang-orang yang berpegang dan berperamalkan Quran dan hadis. Al-jamaah berarti kumpulan yang ramai, yang terbanyak daripada ulama. Ini kita nak patah balik pada keterangan kita tadi, iaitu orang yang berpegang kepada dalil Al-Quran, hadis serta ijma' ulama. Itu kadang orang sekarang dah lupa. Dia kira Quran sunnah saja. Ya, Quran sunnah sumber utama. Ya, bukan satu-satunya sumber. Ada di sana ijma'. Malah dari segi kekuatan, ijma' lebih kuat daripada sebahagian daripada ayat suci Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sebab Quran memang pasti daripada Allah. Dia panggil qat'iyyus subut ataupun qat'iyyul wurud. Memang itu Quran tak boleh nafikan. Satu huruf kita nafikan tak boleh. Tapi makna kadang-kadang ada 2 makna. Macam saya terangkan sebelum ini. Tapi kalau ijma' dah sepakat ulama semuanya mengatakan begitu, ketika itu sudah tidak ada keraguan lagi bahawa hukumnya begitu. Tapi dari segi martabat memang disusun Quran dulu, baru sunnah, barulah ijma'. Kerana mendulukan wahyu. Ya, dan juga kerana Quran itu lafaz dan makna kedua-dua daripada Allah, sunnah makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW. Sebenarnya dua-dua Quran dan sunnah adalah wahyu. Baik. Misalnya dalam Al-Quran ada termaktub wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini hakikat dia. Kalau orang faham ni, dia tak kelang kabut nak mensyirikkan orang tak tentu hala. Sekarang ni mudah sangat kita menghukumkan syirik sedangkan kita tak faham. Ya. Misalnya yang saya sebutkan baru-baru ni, salawat syifa pun dihukum syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Kata dia syirik. Tak boleh amalkan. Dan ada negeri di Malaysia yang memfatwakan demikian. Ada ustaz-ustaz kita yang memfatwakan demikian. Bila kita tanya kenapa syirik? Sebab jawab dia, kamu menisbahkan kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menyembuh adalah Allah. Jadi kamu dah mensyirikkan Allah dengan Nabi. Sepatutnya kamu kena kata Allah yang syifa, bukannya Nabi. Jadi kita katakan kepada dia, kamu tidak faham bahawa penisbahan itu ada pelbagai. Nisbah kepada Nabi adalah nisbah sababiyah, iaitu Nabi SAW dijadikan sebab kepada kesembuhan zahir dan batin. Ya, zaman Nabi ramai yang penyakit syirik, penyakit hasad, penyakit takabur, dengan sebab Nabi sembuh jadi mukmin yang soleh. Yang sehat tubuh badan pun ada, kena sentuhan tangan Nabi, yang mata sihat, wajah sihat dan sebagainya. Hakikat memang Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi oleh kerana dia tidak faham nisbah itu adakah hakikiyah secara hakikat ataupun sababiyah, maka tuduhan syirik itu jadi mudah di lidah dia. Sedangkan syirik ini benda berat. Syirik dengan maksud yang dimaksudkan itu maksudnya jadi kafir, mengatakan kafir kepada seorang Islam, sedangkan tuduhan itu tidak betul, patah balik tuduhan kafir kepada yang menuduh. Itu yang kita bimbang. Baik, bolehkah kita nisbah sesuatu kepada makhluk? Boleh. Dalam Quran cerita dua-dua. Dalam ayat yang satu saja, wa ma ramaita, ma tu manafiyah, maksudnya bukan kamu yang melontar. Id ramaita, ketika kamu melontar. Tengok, Allah nafikan pelontaran daripada manusia, kemudian Allah isbatkan balik kepada manusia. Mana satu yang betul? Kalau kita katakan pelik, ni siapa yang ambil barang ni? Bukan saya, tapi saya. Macam mana kamu ni? Kamu ambil ke tak ambil? Saya tak ambil, tapi saya ambil. Kan pelik, sebab dia nafi dan dia isbat. Jadi dalam Al-Quran ni Allah nafi, wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Idh ramaita, ketika kamu melontar. Mana satu betul? Dua-dua wajib betul. Sebab dua-dua Quran. Cuma konteks dia berbeza.
Wa ma ramaita khalqan, bukan kamu yang melontar secara menciptakan pelontaran, penciptaan cuma Allah saja, bukan kamu. Id ramaita kasban, ketika kamu melontar secara usaha dan ikhtiar ataupun sababan. Walakinna Allah rama haqiqatan, akan tetapi Allah yang melontar secara hakikat. Jadi kalau kita faham begitu senang. Allah yang menyembuh secara hakikat, Nabi menyembuh secara ikhtiar dan sebab. Tidak ada contradiction. Dia cuma pendetailan saja. Jadi kalau dikatakan menisbahkan syifa kepada Nabi SAW itu adalah syirik, kerana menisbahkan kesembuhan kepada makhluk, maka seolah-olah menuduh Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang syirik. Sebab Nabi SAW sendiri menisbahkan kesembuhan kepada makhluk. Malah Allah menisbahkan kesembuhan kepada makhluk. Tengok dalam surah An-Nahl, surah lebah, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu yang keluar daripada perut lebah tu fihi syifa, dalamnya tu ada kesembuhan. Sedangkan yang keluar daripada perut lebah tu makhluk. Dan lagi dalam hadis Nabi SAW, ini riwayat yang sahih dalam sahih Bukhari, diriwayatkan Nabi SAW memberitahu kepada kita, al-habbatus sauda syifaun li kulli da'in ilal maut, atau kama qala SAW. Habbatus sauda, makhluk tak? Habbatus sauda makhluk yang kecil saja pun, jinta hitam, adalah merupakan penyembuh, kata Nabi SAW, kepada segala penyakit. Ulama sekali lagi menafsirkan segala di situ bermakna kebanyakan. Ilal maut, kecuali mati. Dah mati nak ubat apa lagi? Ya. Jadi adakah syirik menisbahkan kesembuhan kepada habbatus sauda, kerana habbatus sauda itu makhluk? Kalau syirik mustahil, sebab yang menentukan adalah pembawa risalah tauhid, Rasulullah SAW yang menentukan. Jadi bermakna kalimah Nabi itu betul. Memang habbatus sauda itu syifa, tapi syifa daripada sudut mana? Sababan. Allah Ta'ala menjadikan habbatus sauda itu sebab kepada kesembuhan. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, seguni habbatus sauda pun tak sembuh. Ya. Tu di hospital tu kan ramai doktor-doktor pakar. Kenapa ramai juga yang mati di hospital? Doktor pakar ada, obat-obat yang bagus-bagus ada, tapi masih ramai yang matinya di hospital. Bermakna obat dan doktor cuma sabab dan ikhtiar saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Kalau doktor boleh menyembuhkan, tak ada doktor mati. Doktor pun mati juga rupanya. Saya pernah jumpa doktor yang dia baru tahu dia kena kanser stage 3, kecewa dia. Padahal dia doktor, sepatutnya dia boleh kesan awal lagi. Stage 3 ni dah kira advance. Stage 4, stage 5 dah dalam kubur rasanya. Kan? Jadi ini kita kena faham konsep sebab dan hakikat. Ahli sunnah wal jamaah meraihkan sebab. Boleh kita nisbahkan sesuatu itu kepada makhluk atas dasar sebab musabab, tetapi hakikat kita kena yakin bahawa segala-galanya itu di tangan Allah. Kalaupun mulut kita kata, alhamdulillah lah, saya ni dah sihat dah sekarang ni, ya, doktor tu dah berjaya sembuhkan penyakit saya. Walaupun lidah kita menuturkan demikian, hati kita wajib ingat bukan doktor yang menyembuhkan. Sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Doktor itu sekadar usaha dan ikhtiar saja. Baik, saya diberi masa sehingga pukul 10.55 paling-paling lewat. Sekarang 1.49 jam di handphone saya ni. Kalau ada soalan, sebab ini hari terakhir lah daurah kita selama tak sampai 3 jam. Sebut 3 hari itu grand. Silakan kalau ada soalan. Tak sempat kita habis ni. Tak cerita lagi pasal Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah ni. Baru cerita sedikit tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada? Baik, kalau tak ada, saya gunakan masa 5 minit ni untuk membuat sedikit conclusion lah. Ya, sebab kita dah sebut Mu'tazilah, Jabariyah dan juga Qadariyah secara ringkas saja. Kalau begitu, apa beza mereka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Okay. Beza Qadariyah, dia tidak mengimani itu, yang daripada Allah tu dia tidak mengimani. Dia kata Allah jadikan makhluk, maka dengan sifat makhluk itulah dia membuat. Maksudnya Allah jadikan makanan, makanan itu sendiri mengenyangkan. Memang nature makanan itu mengenyangkan, tak ada kena-mengena dengan Allah. Allah jadikan api, memang sifat api itu sendiri membakar, tak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi di situ datang kesyirikan Qadariyah, kerana dia mensyirikkan af'al. Maksudnya ada dua perbuatan, satu perbuatan Allah, satu perbuatan makhluk. Sedangkan Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan apa yang kamu ciptakan. Kalau fikir panjang lagi, itu jadi melarat. Dia kata kalau gitu buat apa saya sembahyang puasa kalau memang semua daripada Allah.
Di situ datang usaha dan ikhtiar. Allah Ta'ala jadikan bagi kita tu usaha dan ikhtiar. Baik, kita fahamkan Qadariyah dahulu ya. Qadariyah menolak takdir, senang cerita. Dia tidak beriman dengan rukun iman yang keenam. Sebab bagi dia memang Allah Ta'ala jadikan manusia, tapi perbuatan manusia tidak ada kena-mena dengan Allah. Allah pun tak tahu kita nak buat apa petang ni. Petang ni kita keluar pergi minum teh tarik kedai mamak. Oh, baru Allah tahu. Oh, kena teh tarik. Ya. Petang nanti kita pergi main futsal, baru Allah tahu. Oh, dia ni main futsal. Petang nanti kita pergi kelas pengajian, baru Allah tahu. Itu i'tiqad Qadariyah. Ini i'tiqad membawa kepada kufur. Sepakat ulama mengatakan orang yang beri'tiqad dengan i'tiqad Qadariyah menjadi kafir. Malah Nabi SAW mengisyaratkan inna majus hazil ummah al-mukazzibuna bil aqdar. Orang yang menafikan takdir itu Nabi ibaratkan sebagai majusi umat ni. Majusi kan kafir. Malah Nabi tambah lagi, kalau mereka sakit jangan kamu ziarahi mereka. Seolah-olah mereka itu bukan orang Islam lah. Orang Islam kalau dia sakit kita disuruh ziarah. Dan kalau mereka itu mati jangan diziarah jenazah mereka. Dan kalau mereka itu berjumpa dengan kamu jangan kamu bagi salam pun kepada mereka. Baik. Jabariyah sebaliknya. Kalau Qadariyah menolak takdir, Jabariyah menyalahkan takdir. Asalnya dia sama macam ahli sunnah wal jamaah. Dia yakin bahawa segala sesuatu daripada Allah, kemudian dia melaratkan. Akhirnya bila kita nasihat dia, kita kata, bang umur dah dekat 40, tak semayang, kenapa? Kata dia, jangan gitu bang, saya ni Allah dah takdirkan tak semayang. Dia nyalahkan takdir. Ini kamu ni tak sedar-sedar lagi. Banknya dah patuh syariah, kamu masih lagi tak patuh syariah, duk berjudi lagi. Kata dia, nak macam mana? Allah dah takdirkan saya ni berjudi. Jadi ini akhirnya syariat rosaklah pakai alasan tu. Tapi dia pun pandai. Bab agama je dia nyalahkan takdir. Kalau bab makan tak ada dia. Tak ada dia nak kata nak macam mana Allah Ta'ala takdirkan saya lapar hari ni. Tak ada. Kalau bab makan dia cari, dia pandai dia cari makan. Pandai dia cari restoran sebab lapar. Bab semayang, bab maksiat, disalahkan takdir. Tapi obat Jabariyah lebih mudah. Kalau kita berani pesan tok guru kita, orang Jabariyah ni obatnya ditampar kuat-kuat. Dia dah jawab macam tu, kita tampar dia kuat. Kalau beranilah, ya. Kalau takut tangkap polis apa jangan. Bila dia tampar pasti dia akan marah. Dia kata, apa ni kau nak dakwah lah ni sampai tampar orang semua. Relax bang, Allah dah takdirkan saya tampar awak hari ni. Jadi kalau tak faham saya nak tambah lagi. Itu pun kalau dia tu bukan guru silat ya. Kalau orang Jabariyah tu guru silat tu tak payahlah cari penyakit ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi kesimpulannya itu Qadariyah lawannya Jabariyah. Yang macam Qadariyah tapi lari sedikit itu namanya Mu'tazilah. Dia macam Qadariyah pada sudut mana? Dia kata Allah Ta'ala jadikan makhluk. Kalau Qadariyah tadi makhluk tu sendiri melakukan perbuatan dia. Mu'tazilah lari sedikit saja. Dia kata Allah jadikan pada api itu sifat membakar. Dengan sifat membakar yang Allah Ta'ala jadikan itulah maka api membakar. Gitu. Allah Ta'ala jadikan makanan. Kalau Qadariyah, makanan itu sendiri memang sifat dia mengenyangkan. Maka makanan itu mengenyangkan. Mu'tazilah lagi sedikit. Allah jadikan makanan, Allah jadikan pada makanan itu satu sifat namanya mengenyangkan, maka dengan sifat yang Allah Ta'ala jadikan itulah makanan itu mengenyangkan. Maka ini ulama berselisih pendapat. Sebahagian mengatakan jadi kafir juga seumpama Qadariyah sebab dia masih lagi mengatakan sesuatu itu bukan dari Allah. Sebahagian mengatakan tidak menjadi kafir tapi haram. Ya, ini i'tiqad yang bid'ah yang tidak diiktikad oleh Nabi. Sebab kenapa tidak jadi kafir? Sekurang-kurangnya dia masih nisbah lagi. Sifat membakar tu Allah yang jadikan, sifat mengenyangkan tu Allah yang menjadikan. Maka di situ dia dapat tak sampai jadi kafir lah kata. Cuma haram lagi berdosa. Cuma ke? Kalau dah haram lagi berdosa kita jauhilah. Kita ikut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Allah jadikan kita dan Allah jadikan apa yang kita lakukan. Cuma kita ni ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar kita tu wajib. Usaha ikhtiar ni pun Allah yang jadikan. Ya, kalau tak Allah tak jadikan tak mampu kita terbaring orang dalam ICU apa dia nak usaha ikhtiar. Nak makan pun tak boleh. Ya. Tapi Allah jadikan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar tu wajib kita gunakan untuk patuh pada perintah Allah dan untuk kita jauhi larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat 1.55 mengikut daripada masa yang diberikan. Saya hentikan dulu daurah kita ni atau kita tangguhkan dahulu ya daurah kita ni ke satu masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih barakallahu fikum atas perhatian.
Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar Allah binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.